Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral bersama saya Rosyamno. Janji pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit tapi penuh dengan manfaat. Saya bersama dengan Ustaz Don sekali lagi. Terima kasih abang. Bukan senang dapat Ustaz ni. Jangan macam tu. Saya seronok bersama abang. Saya lagi seronok sebab Ustaz ni adalah satu-satu icon fashion Ustaz dekat Malaysia. Ustaz, tengok style Ustaz. Saya cuba nak menandingi tapi umur tidak memberi. Okey Ustaz, kita nak cerita pasal ialah dengan keadaan COVID 2 tahun kita hadapi ni, satu ujian yang begitu hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang dengan keadaan ekonominya, keadaan kehidupannya, dengan kehilangan ahli keluarga. Tapi ujian ni sebenarnya Ustaz memang semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menerima yang macam mana ni Ustaz? Ujian daripada Allah ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujian ni bang dalam Al-Quran memang Allah cerita Allah akan bagi kat siapa saja ujian ni, tak mengira siapa. Nabi kata kami para anbiya akan diuji sama macam manusia biasa tapi double Nabi abang. So kalau kita lapang, Nabi 2 kali lapang. Kita susah, Nabi 2 kali susah. Kita tak ada duit, Nabi 2 kali tak ada duit. Macam tu dia punya perumpamaan dia. Sampai level tinggi sangat ujian tu teruk dengan gempa bumi, lapak makan minum, sampai tanya, bila Allah nak tolong kita ni? Bang, kekasih Allah bang. Kekasih Allah dengan para sahabat. Ini bukan level kita bang. Tapi mereka sampai cakap macam tu bang. Tapi sekarang banyak orang fikir secara negatif. Ada yang katakan, Allah ni kenapa nak buat kita sampai jadi macam ni? Kenapa duga kita macam ni? Kenapa tak bagi benda elok-elok? Sampai tahap mana? Nak sampai tahap kena pijak baru nak ni. Dia pasal kata lagu tu kan. Itu adalah respon. Oh, respon. Respon yang menggambarkan level iman seseorang. Oh, dia berkait dengan iman? Dia level kita lah. Macam kalau kita iman yang lemah, bila jadi lagu tu kita teruk lah. Kita macam, Allah buat macam ni. Tapi kalau kena dengan orang yang iman tinggi, Alhamdulillah. Dia steady. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, zaman hidup dia, Nabi Ayub paling terror, paling elok, paling kaya, paling terbaik, paling akhlak, paling baik, paling semua. Sebab tu Allah pilih dia jadi Nabi. Dia raja. Sekali bang, dia naik umur 51 birthday dia, Allah bagi dia jatuh sakit. Semua orang yang sayang dia tak boleh duduk dekat dia, semua lari daripada dia. Bukan pasal dia jahat, pasal penyakit dia, takut berjangkit. Lari dah, habis tinggal dia, isteri, anak-anak. Tiba-tiba tengah makan bang, bumbung rumah jatuh. Meninggal dunia 12 anak dia bang. Abang pun sanak bang. Nabi Ayub steady bang. Dalam ni semua cerita ni dalam Quran bang. Bukan kita nak exaggerate ni kan kita cerita lebih-lebih sampai macam bohong kan. Bukan saya nak exaggerate. Ni cerita betul bang. Habis hari kedua, hari ketiga ni birthday naik 51 ni. Kita kalau birthday 51 kita nak kehidupan yang power kan. Dah Allah bagi Nabi Ayub betul-betul. Kena hari ketiga bang, semua dia punya bisnes tak jalan. Ternakan dia, abang kan ada macam lembu semua bang. Kena penyakit abang. Ladang dia, kandang dia dengan kandang orang lain sebelah-sebelah aja. Kandang dia semua yang mati. Orang lain semua tak kenal bang. Kalau kita mesti kata, ni siapa buat kat aku ni? Apa yang buat kat aku ni? Macam ni. Nabi Ayub steady bang. Isteri dia macam tengok teruk kan. Teruk. Isteri dia mai kat dia, tanya dia, siapa you tak doa kat Allah? You kan Nabi Allah. Bukan bermaksud Nabi Ayub tak doa. Tapi isteri dia tak nampak. Dia macam mengadu tentang dia punya sakit, keadaan dia dengan anak semua. Isteri dia tanya, siapa you tak cerita kat Allah? Cerita. Apa jawab Nabi Ayub? Dalam sirah, dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Katsir, ni cerita betul. Dia kata apa? Allah bagi kita senang berpuluh tahun. Dia bagi kita sakit baru belah tahun. Macam yang berlaku pada kawan kita lah Ustaz kan. Ustaz, kawan kita 10 tahun tunggu anak Ustaz. La haula wala quwwata. Dan dia pun dua-dua suami isteri tak nampak Ustaz. Lepas tu dapat anak Ustaz. Kita pun gembira. Kita sebagai kawan, walaupun saya tak rapat dengan dia, saya rasa rakyat Malaysia semuanya gembira. Gembira. Tepat 3 hari lepas tu Allah tarik dan kita semua sedih Ustaz. Betul. Tapi saya fikir Ustaz, hikmah di sebaliknya Ustaz. Anak yang lahir ni Ustaz, yang mati awal ni Ustaz, yang saya baca ada Ustaz cerita, dia masa pintu syurga nak tutup, budak-budak ni semua tunggu kat luar Ustaz. Setuju. Dia tunggu kat luar. Kenapa kau tak nak masuk? Kata malaikat. Jaga. Mana mak bapak aku? Betul. Selagi mak bapak aku tak ada dekat dalam ni, aku tak nak masuk. Ini ada dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Betul cerita ni Ustaz? Betul. Ada dalam kitab. Nama saya dengar orang cerita. Sama bang, sama cerita. Saya nak bagi abang supaya confident lah. Lepas ni abang dah tahu dah tak mana ada kan. Lepas tu, dia tak masuk. Betul? Dia tak nak masuk. Seret dia masuk, tak nak. Sama. Kau kena bawa mak bapak aku masuk ke dalam ni dulu, baru dia masuk. Jadi maknanya apa yang Allah bagi nikmat kepada sahabat kita tadi tu, saya dah nampak dia macam jalan ke syurga Ustaz. Dia tak ada dosa mata Ustaz. Betul. Saya ni ke sana ke sini ke sana. Jangan kata saya, kita. Kita tutup mata pakai cermin mata hitam. Lagi nakal Ustaz.
Ini realiti Ustaz. Betul. Kita mengaku kesilapan kita. Jadi Ustaz, alhamdulillah dalam keadaan pandemik ini ramai sudah berubah dari segi ekonominya, alhamdulillah. Jadi kesyukuran yang macam mana sebenarnya yang sepatut kita sambut dengan permasalahan atau bencana ni Ustaz? Cantik. Otak kita abang macam bank tau abang. Apa yang kita deposit, yang tu yang kita akan withdraw. Kalau kita deposit benda baik, itu yang kita akan withdraw. Macam abang tadi, sangka baik, fikir baik, positif apa semua. Itulah action yang akan keluar kat badan kita, kat tangan kita, kat pemikiran kita. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Ni nak pergi kat mana? Sebab tu program macam ni bagus. Sebab dia bagi kita berfikir positif. Kita cuba fikir positif. Apa jalan keluar yang ada? Dan antara salah satu jalan syukur yang ada ialah teruskan hidup. Itu cara kita bersyukur dengan Allah. Ustaz, ada orang jadi masalah jiwa Ustaz. Tu. Sampai ke sana ada orang bunuh diri Ustaz. Betul. Ini macam mana Ustaz? Jiwa Ustaz. Betul. Nak ubat jiwa ni macam mana Ustaz? Kaya jiwa kan. Jiwa ni dia dalam abang. Bila dalam dia macam luar juga makanan. Bila perut kita lapar, kita akan sendiri akan pergi ambil makanan, makan. Sebab kita tahu kalau kita lapar kita pergi ambil air, kita minum. Sama juga macam jiwa. Kalau jiwa lapar abang, dia craving something untuk dia nak makan. Jadi sebab tu kadang-kadang orang dia pergi buat benda yang nak attract attention tapi dia rasa dia tak dapat. Tapi jiwa dia menjerit-jerit. Jiwa dia menjerit-jerit. Jiwa lapar, kacau. Lapar. Dia lapar. Tapi dia tak tahu nak buat apa. Dia nak bagi faham. Jadi hari ini kita kalau saya nak bagi tahu abang macam ni. Kalau bahasa canggih dia kata meditation. Oh, meditation. Bahasa kita zikirullah. Kita kena duduk, kita kena zikir, ingat balik Allah. Dan sebenarnya jangan rasa siapa duduk berfikir tentang sebelum ni dalam rumah, sebelum kahwin abang, hanya ada TV je, hanya ada sofa satu je bang. Dah kahwin abang dengan pinggan mangkuk tak pakai, siap simpan lagi dalam cermin bang. Benda tu semua kalau kita duduk fikir ni, banyak sangat Allah Ta'ala bagi, betul tak bang? Kalau nak ikut keadilan Allah atas kita bang, kita tak layak duduk kat tempat macam ni bang, betul tak? Macam abang kata abang banyak dosa, saya kata saya banyak dosa. Layak kita nak cakap dengan orang, betul tak? Tapi kalau ikut keadilan Allah, tapi Allah tentu kita dengan rahmat dia. Betul tak abang? Jadi kalau kita duduk fikir macam tu, Allah suka orang bang. Dalam Quran Allah sebut, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang mana mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk macam ni, atau duduk baca tahiyat dan sebagainya, zikir, ataupun berbaring. Sambil baring pun boleh ingat Allah, Allah suka. Dan hujung, Allah tak mau yang tu saja. Wa yatafakkaruna fi khalqis sama, duduk memikirkan macam mana nak teruskan hidup, macam mana nak jalan ni. Bisnes aku tak jadi, macam mana aku nak buat? Itu semua Allah suka. Sebab itu juga adalah doa. Benda yang terdetik itu juga adalah Betul. doa. Kadang-kadang orang ingat doa tu kena angkat tangan. Betul. Terdetik tu juga Allah tahu. Betul. Jadi iman macam Ustaz cakap tadi tentang jiwa tadi Ustaz kan. Macam kita kena bagi makan kepada jiwa kita, Betul. iaitu roh kita. Betul. Kerana roh kita akan bersangkut paut dengan kalbu kita. Betul. Jadi kita bagi makan zikir. Macam yang ni pula Ustaz. Ustaz, saya dah banyak sangat buat sembang viral ni Ustaz. Makna lekat lah tu. Lekat sikit. Alhamdulillah. Kita kena ambil ujian tu sebagai satu ujian yang iktibar kerana Allah sedang memberikan sesuatu yang baru pada kita. Betul. Jadi makin besar ujian tu, makin besar kita berfikir, makin besarlah apa yang akan kita dapat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kerana anda berkongsi masa anda selama 10 minit bersama Sembang Viral. Betul. Ingat, kalau tak pasti jangan kongsi, jangan kita buat wakaf dosa. Jumpa lagi dalam Sembang Viral 7.30 malam sebenarnya di TV9. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam. Tak puas hati, PM tepi.